Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersua kita di channel YouTube Nur Samila Samsudin buat kesekian kalinya. Okey, hari ini saya ingin berbicara tentang penulisan. Apakah topik penulisan saya yang ingin saya kongsikan dengan anda semua? Kini saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang pembentukan celah pada watak dalam sesebuah cerita. Cantik adalah novel pertama saya yang terbit di bawah penerbitan BSQ, yang mana ada 3 watak utama di dalam ini, dan ketiga-tiga watak ini saya letakkan celah. Apakah celah yang ada pada 3 watak utama di dalam Cantik? Watak yang pertama adalah watak Hana Humaira. Saya develop atau saya bentukkan watak Hana ini sebagai seorang gadis yang sangat cantik. Daripada mana saya mendapat idea tentang kecantikan watak? Saya mendapat idea daripada media sosial, yang mana saya selalu terbaca tentang produk kecantikan. Jadi saya terfikir untuk mencipta satu watak yang serba sempurna fizikalnya dan juga peribadinya. Tetapi dalam penciptaan dan dalam kesempurnaan watak Hana ini, saya juga meletakkan celah, sehingga kan ada beberapa orang pembaca yang memberi feedback bahawa dia benci dengan watak Hana ni sebab watak Hana ni pada dia terlalu lemah. Sikit-sikit reda, sikit-sikit menangis. Kenapa saya letakkan watak Hana sedemikian rupa? Sebab dalam dunia realiti tak ada manusia yang sempurna pun. Okay, sama ada kalau dia sempurna dari segi fizikal, tetapi dia tidak mungkin sempurna dari segi peribadi dia. Macam Hana ni, dia memang cantik, dia memang mematuhi syariat, iaitu dengan memakai pakaian yang menutup aurat, tetapi dia terlalu reda dengan situasi yang menimpa dia. Kalau anda baca, anda akan tahu part mana yang saya katakan dia terlalu reda. Tetapi dalam celah Hana, saya mencipta satu watak alter ego. Bila kita mencipta watak utama yang ada celah, kita kena ada satu backup, iaitu watak sokongan supaya dia jadi seimbang di antara watak utama yang ada celah dengan satu watak sampingan yang menyokong atau menutup celah tersebut, iaitu kita kenali sebagai watak alter ego kepada watak utama. Siapakah watak alter ego Hana Humaira di dalam Cantik? Okay, di dalam Cantik, watak alter ego untuk Hana Humaira ialah Anis Raisya, iaitu kawan baik kepada Hana. Dan apa maksud alter ego? Alter ego adalah watak yang bersahabat baik dengan watak utama dari awal cerita sehingga ke akhir cerita. Okey, dan kalau ada satu watak yang mula-mula kawan baik tapi lepas tu dia mengkhianati watak utama tersebut, itu kita tak panggil sebagai watak alter ego. Watak alter ego ni dia akan sokong watak utama ni dari awal hingga akhir. Dan Anis Raisya, peribadi dia sangat kontra dengan Hana Humaira. Kalau Hana Humaira ni dia jenis macam biarlah orang buat kita macam tu. Tapi Anis Raisya tak. Dia akan ajar Hana untuk melawan, untuk berfikir balik apa yang sepatutnya kita reda dan berserah, dan apa yang sepatutnya kita bertindak untuk mempertahankan hak kita. Okey, watak kedua, iaitu watak utama di dalam Cantik, adalah watak hero dia sendiri, iaitu watak Yusuf Hakimi. Okay. Watak Yusuf ni saya ciptakan sebagai hero atau penyelamat kepada Hana Humaira, yang mana Yusuf ni dia adalah skill person. Dia adalah seorang yang mahir melempar pisau dan bermain dengan pisau, melempar, menyambut, dan balingan dia tak pernah tersasar, sangat tepat, perfect, bukan? Okay, sebagai seorang hero. Dan fizikal dia pun sama juga saya ciptakan seperti Hana, iaitu fizikal dia sangat sempurna, kecuali
dia ada satu kecacatan pada mata kiri dia. Nak tahu, anda kena baca bagaimana dia mendapat kecacatan tersebut, dan itu celah pada Yusof. Ada lagi celah yang saya develop pada watak Yusof ini, dan sehingga ada di antara pembaca yang tak menganggap Yusof ini sebagai hero, sebab hero ni selalu baik semua kan. Tapi ada kisah silam Yusof ini yang membuatkan dia menjadi satu watak yang sangat tercela. Okey, dan itu saya tak nak cerita di sini sebab saya cuma nak anda tahu bagaimana pembangunan watak itu dibuat. Okey, watak ketiga yang saya boleh kira ia sebagai watak utama juga. Kalau tanpa watak ni, cerita ini tidak akan bergerak plotnya, iaitu watak Haziq ya. Watak Haziq saya ciptakan sebagai seorang psikopat. Dan bagaimana watak Haziq tercipta? Kalau watak Hana, saya dapat idea daripada media sosial, iaitu isu-isu produk kecantikan. Watak Haziq pula saya dapat idea daripada sesuatu yang saya sendiri minat, iaitu bidang psikologi. Saya sangat berminat dengan bidang psikologi manusia, sehingga kan bila saya memandu atau saya pergi ke mana-mana tempat, saya akan nampak orang gila atau orang yang ada masalah mental. Saya selalu terfikir, apakah kisah di sebalik penyakit mereka ini, dan bagaimana kehidupan mereka di waktu kecil. Apakah yang membuatkan mereka tiba-tiba jadi begini, jadi mental, jadi gila, jadi terbiar. Saya selalu tertanya-tanya tentang perkara ini, dan kerana itulah saya menciptakan watak Haziq. Tapi Haziq bukanlah seorang yang terbiar di dalam cerita cantik. Okay? Dan itu 3 perkara ya tentang watak di dalam cantik. Dan anda boleh baca bagaimana perwatakan mereka di dalam buku cantik ini sendiri. Kalau anda nak tahu apa yang saya cakapkan ini, banyak kalau kita nak bercerita tentang cara pembentukan watak dan idea pembentukan watak tersebut. Dan saya sarankan kepada anda, banyakkan membaca buku, tak kira lah sama ada buku fiction atau non-fiction. Dan kalau non-fiction tu saya sarankan banyakkan membaca tentang psikologi manusia, human behavioral, okay? Dan juga boleh mengkaji di dalam Al-Quran tentang bagaimana penciptaan manusia itu sendiri dan pembentukan sikap-sikap manusia di dalam Al-Quran, di watak Fir'aun, dan bagaimana watak-watak itu dihidupkan. Dan kita boleh dapat idea ya untuk mencipta watak kita sendiri di dalam penulisan kita. Terlalu banyak yang kita boleh congkir dalam Al-Quran untuk pembentukan watak. Dan saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Dan kalau anda nak tahu tentang setiap watak yang saya ceritakan, anda boleh dapatkan buku cantik. Semoga perkongsian tentang pembentukan dan idea watak ini memberi idea juga kepada anda sebagai seorang penulis untuk mencipta watak-watak anda, sama ada watak utama atau watak alter ego anda. Selamat menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.